Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Salam perkongsian maghrib dalam perkongsian Mutiara Madinah, di mana kita akan membicarakan tentang hadis, tentang riwayat yang menceritakan berkenaan tentang kelebihan bumi Madinah Al-Munawwarah, bumi Madinah yang bercahaya. Mohon sebaik sahabat-sahabat untuk kita sama-sama perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan ini adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, Izzi Aish, Kak Marwani Ahmad, kemudian Bazid Aziz, Norisa, Kak Zaliha, Yaya Lia, Ayu Muhammad, kemudian Ana Hana dan juga sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Mohon sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas serta tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita nak membicarakan sambungan tentang kelebihan Madinah, yang 14 kelebihan yang kita telah sebutkan pada siri-siri yang sebelum ini. Semestinya Madinah adalah sesuatu yang sangat dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana penduduk Madinah telah memberi tempat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana pada waktu dan keadaan banyak masyarakat yang pada waktu itu menolak Nabi, mendustakan Nabi. Namun penduduk Madinah mereka sanggup berkorban segala-galanya untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu semalam kita telah membaca riwayat berkenaan tentang galakan untuk meninggal dunia di Madinah. Kita baca juga riwayat tentang kelebihan bagaimana larangan untuk melebihkan tempat lain berbanding dengan Madinah. Dan juga kita telah baca bagaimana Madinah pada waktu itu membersihkan kotoran dan juga bahkan membersihkan dosa daripada dua riwayat yang berbeza. Madinah membersihkan kotoran dan juga Madinah membersihkan dosa untuk orang yang mendiaminya dan berada di tempatnya. Ahlan, saya nampak ramai yang bersama. Ada Nabsam Samsuddin, kemudian Syamsiah Saleh, Bunga Lawang, Mu'uda, Safiyah Sapian, Norisa, Nuraida Bidin, Ila Azmila, Syafiq Farhan, Ana Sukaimi, Nur Aimah Mahmud, Bunga Lawang, Rusmini Aiza, Nuraida Bidin, Ana Hana dan sahabat-sahabat yang lain. Maka pada hari ini kita nak baca kelebihan Madinah yang ke-15. Kelebihan Madinah yang ke-15. Apakah kelebihan Madinah yang ke-15? Maka pada hari ini kelebihan Madinah yang ke-15 adalah bagaimana dalam riwayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa akan dibawakan rezeki, buah-buahan dan juga makanan daripada setiap tempat ke Madinah. Lalu Madinah itu akan menjadi tempat mudahnya untuk mendapat makanan-makanan, rezeki-rezeki daripada tempat yang lain.
Maka sebab itu disebutkan di sini, wa min hubbin nabi, dan di antara kecintaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap bumi Madinah Al-Munawwarah, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan anda'alaha, Nabi telah mendoakan untuk Madinah bi anturzaqa, supaya Madinah diberikan rezeki min thamaratil ardi min kulli makan, daripada buah-buahan yang datang daripada pelbagai tempat. Walaysa min ardiha faqat, dan Madinah tidak diberikan rezeki daripada buah-buahannya sahaja, tetapi daripada buah-buahan yang datang daripada luar Madinah. Maka apakah riwayatnya? Riwayat yang menceritakan tentang Nabi mendoakan supaya Madinah diberikan rezeki daripada pelbagai tempat adalah riwayat yang ada dinukilkan oleh Imam Bukhari, tetapi bukan dalam kitab sahihnya, oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Imam Bukhari ada menulis sebuah kitab yang menarik, iaitu kitab Al-Adabul Mufrad, yang mana sangat menarik, banyak mengajar tentang adab, dan beliau mulakan dengan adab kepada ibu bapa. InsyaAllah jika berkesempatan pada kemudian hari, kita akan cuba untuk kongsikan kitab Al-Adabul Mufrad Imam Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Maka dalam kitab adab yang mana Al-Adabul Mufrad yang telah dikumpulkan riwayatnya oleh Imam Bukhari, maka Imam Bukhari membawakan riwayat yang berikut daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Apakah dia? Yang mana kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, annahu sami'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda alal mimbar, pada waktu itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas mimbar. Natara nahral Yaman, dan pada waktu itu Nabi melihat ke arah Yaman. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma aqbil biqulubihim, ya Allah datangkanlah penduduk Yaman dengan hati-hati mereka ke Madinah. Lalu Nabi melihat ke Yaman dan Nabi berdoa begitu. Wa nadhara ila Syam, dan kemudian Nabi SAW melihat ke arah Syam dan Nabi SAW berdoa, Allahumma aqbil biqulubihim, ya Allah datangkanlah penduduk Syam dengan hati-hati mereka. Wa nadhara nahwal Iraq, dan kemudian baginda Nabi SAW melihat ke arah Iraq, maka Nabi SAW faqala, Nabi berkata, misla dhalik, seumpama itu. Wa nadhara nahwa kulli ufuq, wa nadhara nahwa kulli ufuq, kemudian Nabi SAW melihat ke arah yang berbeza-beza. Nabi melihat ke arah Yaman, Nabi berdoa agar penduduk Yaman masuk ke dalam Islam. Nabi berdoa melihat ke arah Syam, Nabi berdoa benda yang sama. Kemudian Nabi SAW melihat ke arah Iraq, Nabi berdoa benda yang sama. Allahumma aqbil biqulubihim, ya Allah datangkanlah mereka dengan hati-hati mereka. Seterusnya, selepas Nabi berdoa begitu, Nabi mendoakan untuk Madinah. Apakah doa Nabi untuk Madinah? Allahumma rizukna, ya Allah rezekikan kami, min thamaratil ard, daripada buah-buahan seluruh pelosok bumi. Wa barik lana, dan berkatilah kami, fi muddina, pada sukatan mud yang kami gunakan, wa sa'ina, dan pada sukatan sa' yang kami gunakan. Maka di sini kita nampak bagaimana Nabi mendoakan, Allahumma rizukna, ya Allah rezekikan kami, min thamaratil ard, daripada buah-buahan daripada segenap pelosok bumi. Lalu Nabi minta agar direzekikan, agar dibawa, agar Madinah dipenuhi dengan rezeki-rezeki, dengan buah-buahan daripada bukan sekadar Madinah, tetapi juga daripada tempat-tempat yang lain. Ini adalah kerana kalau kita baca dalam Al-Quran pada surah Ibrahim, Nabi Ibrahim mendoakan agar Allah merezekikan Mekah dengan buah-buahan daripada pelbagai pelosok bumi. Sebab itulah Nabi mendoakan yang sama untuk Madinah. Sebab itu kita lihat ada pelbagai jenis benda yang ada di Madinah berkat daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ini dia, yang mana inilah kelebihan Madinah yang ke-15. Nabi mendoakan
agar Madinah diberikan rezeki dengan buah-buahan, dengan makanan, min kulli makan, daripada setiap pelosok tempat, daripada setiap tempat. Hadis riwayat Jabir bin Abdullah yang ada dinukilkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad yang kita telah baca sebentar tadi. Bagaimana Nabi mendoakan sambil melihat ke arah Yaman, ke arah Syam dan Iraq. Nabi minta agar mereka pada waktu itu beriman, dan kemudian pada waktu itu Nabi mendoakan agar Allah mengurniakan rezeki daripada buah-buahan daripada pelbagai tempat untuk datang ke Madinah, dan moga Allah berkati sukatan-sukatan yang digunakan oleh penduduk Madinah. Maka ini adalah kelebihan Madinah yang ke-15. Kita dah belajar banyak tentang kelebihan Madinah. Kalaulah kita nak go through balik, antaranya Nabi pernah mengisytiharkan bahawa Madinah adalah tanah haram seperti mana Mekah adalah tanah haram. Nabi pernah bersabda bahawa Madinah akan kembali padanya iman seperti mana ular kembali kepada sarangnya. Nabi juga pernah bersabda bahawa Madinah Allah pilih untuk menjadi tempat hijrah baginda berbanding tempat yang lain. Bahkan antara kelebihan Madinah, Allah pilih untuk Madinah menjadi tempat pada waktu itu tempat persemadian jasad baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita belajar juga tentang kecintaan Nabi terhadap Madinah. Nabi mendoakan supaya manusia mencintai Madinah lebih daripada tempat lain, bahkan lebih daripada Mekah yang kita telah belajar riwayat Bukhari. Dan kemudian bagaimana bila Nabi pulang daripada sesuatu permusafiran, bila Nabi nampak tembok-tembok Madinah, Nabi akan segerakan tunggangan baginda kerana cinta baginda terhadap Madinah. Kemudian antara kelebihan Madinah yang kita telah baca bahawa namanya adalah Tabah dan juga Taibah. Madinah juga dikenali sebagai Qubbatul Islam. Dalam hadis, Madinah juga dikenali sebagai tempat halal dan tempat dikenali halal dan haram dalam hadis. Dan kemudian Madinah juga dikenali sebagai Darus Sunnah dan juga pada waktu itu Darul Hijrah. Dan banyak lagi kelebihan-kelebihan. Antaranya adalah syafaat Nabi untuk orang yang sabar pada kesusahan Madinah, syafaat Nabi untuk orang yang tinggal di Madinah, dan syafaat Nabi untuk orang yang mana meninggal dunia di Madinah. Dan inilah kelebihan pertama. Tapi kalaulah nak digabungkan yang lain, kelebihan yang ke-15 daripada kelebihan-kelebihan Madinah yang banyak ada disebutkan dalam riwayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga hati kita terdetik rindu terhadap Madinah dan kepada yang pernah pergi. Moga-moga mengingatkan balik peristiwa ketika mana kita berada di Madinah Al-Munawwarah. Maka ini adalah kelebihan Madinah yang ke-15 yang ada dalam riwayat Rasulullah. Kelebihan Madinah yang ke-16. Apakah kelebihan Madinah yang ke-16? Kelebihan Madinah yang ke-16 adalah mudha'afatul barakah fiha, yang mana Madinah digandakan berkat padanya berbanding tempat yang lain. Kerana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian juga bahawa pada waktu itu makanan seorang boleh cukup menjadi 2 orang. Ada sebahagian para ulama menukilkan ini adalah antara kelebihan Madinah. Makanan untuk seorang cukup menjadi 2 orang ketika mana berada di Madinah. Dan ada juga yang mengatakan riwayat itu adalah untuk makan berjemaah. Tetapi ada sebahagian para ulama menukilkan riwayat itu sebagai riwayat yang khas dan juga khusus untuk Madinah. Lalu ramai yang kata rindu untuk pergi. Semestinya lagi-lagi sahabat-sahabat kebanyakannya pada waktu itu telah mempelajari sirah. Lagi seronok bila pergi ke Madinah dalam keadaan kita telah mengetahui sirah-sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah kelebihan Madinah yang ke-16? Mudha'afatul barakah fiha. Keberkatan di Madinah digandakan ala ma huwa fi Makkah, berbanding dengan apa yang ada di Mekah. Wa ta'amul wahid yakfil ithnain, dan makanan untuk seorang cukup untuk 2 orang.
Lalu sebab itu disebutkan di sini, dan di antara kemuliaan kota Madinah yang bercahaya ini, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkatan untuk Madinah, yang mana ianya digandakan berbanding dengan Mekah. Dan apakah dia? Ianya adalah riwayat daripada Anas bin Malik yang ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat Anas bin Malik yang ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Apakah sabda Nabi? Nabi SAW mendoakan untuk Madinah, Allahumma, ya Allah, ij'al, jadikanlah, bil Madinah, di Madinah, di'fai, 2 kali ganda, ma bi Makkah, daripada apa yang ada di Mekah, minal barakah, daripada berkat. Lalu Nabi minta digandakan apa jua keberkatan di Mekah, digandakan untuk Madinah, di'fain, 2 kali ganda. Ini adalah doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Madinah. Digandakan keberkatan Madinah 2 kali ganda, bukan daripada tempat lain, tetapi daripada Mekah Al-Mukarramah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Apakah doa Nabi? Lagi sekali kita baca, Nabi mendoakan untuk Madinah, Allahumma, ya Allah, ij'al bil Madinah, jadikanlah di Madinah, di'fai, 2 kali ganda, ma bi Makkah, apa yang ada di Mekah, minal barakah, daripada keberkatan. Hadis riwayat Anas bin Malik yang dinukilkan dalam Bukhari dan juga Muslim. Maka ini adalah kelebihan Madinah yang ke-16, digandakan keberkatan Madinah berbanding daripada Mekah 2 kali ganda berdasarkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sebab itu banyak orang shopping di Madinah kerana nak dapat keberkatan Madinah. Tidak. Lalu bukanlah maksud begitu. Lalu kena shopping. Ustaz kata, dengar hadis keberkatan Madinah 2 kali ganda, maka bila sampai di Madinah langsung masanya banyak habis di shopping sahaja. Bukanlah maksudnya begitu. Tetapi untuk orang yang berada di Madinah, maka pada waktu itu keberkatannya Nabi doakan untuk Madinah 2 kali ganda berbanding daripada Mekah. Maka ini adalah kelebihan Madinah yang ke-16. Seterusnya, kelebihan tajuk yang sama daripada riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Jabir bin Abdullah, yang mana riwayat ini ada setengah ulama mensabitkan keberkatan makan berjemaah, tetapi ada sebahagian ulama mensabitkan ianya adalah keberkatan Madinah. Apakah riwayatnya? Riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, yang mana beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'amul wahid, makan untuk seorang, yakfil ithnain, cukup untuk 2 orang, wa ta'amul ithnain, makanan untuk 2 orang, yakfil arba'ah, bakal cukup untuk 4 orang, wa ta'amul arba'ah, dan makanan untuk 4 orang, yakfi thamaniyah, bakal cukup untuk 8 orang. Ada setengah mengatakan ini adalah riwayat mengenai kelebihan Madinah, yang mana makanan di Madinah akan cukup untuk lebih daripada itu. Selalunya makan untuk seorang, ketika mana makan di Madinah pada waktu itu bakal cukup untuk 2 orang. Setengah mengambil riwayat ini untuk kelebihan Madinah, dan ada setengah para ulama hadis mengambil riwayat ini untuk kelebihan makan berjemaah. Maka ini adalah kelebihan Madinah, yang mana keberkatan Madinah digandakan 2 kali ganda berbanding Mekah berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang kita bacakan tadi. Dan ada juga yang mana pada waktu itu menukilkan bahawa makanan di Madinah seorang bakal cukup untuk 2 orang. Kalaulah makanan 2 orang, bila dimakan akan cukup untuk 4 orang, dan makanan untuk 4 orang bakal cukup untuk 8 orang. Hadis riwayat Muslim daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Ini adalah kelebihan Madinah yang ke-16. Lalu kita telah belajar, telah baca 16 kelebihan Madinah
daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara kemuliaan Madinah, Nabi mengharamkan untuk mengangkat senjata di Madinah, apatah lagi untuk berperang di Madinah. Lalu antara kelebihan Madinah, diharamkan untuk pada waktu itu mengangkat senjata di Madinah, dan pada waktu itu untuk berperang di Madinah. Sebab itu para khalifah yang terdahulu, mereka takut untuk pada waktu itu mengangkat senjata di Madinah. Banyak orang mungkin tertanya-tanya, kenapa Uthman bin Affan khalifah boleh dibunuh, padahal waktu itu tentera Islam telah masuk sampai ke Afrika. Pada zaman Khalifah Uthman bin Affan, tentera Islam telah sampai ke Afrika untuk berjihad. Tetapi kenapa Khalifah Uthman bin Affan boleh dibunuh di Madinah? Kerana Uthman bin Affan tak benarkan mana-mana tentera beliau, mana-mana angkatan bersenjata untuk pada waktu itu menggunakan senjata menghalau dan juga mengeluarkan orang-orang yang telah mengepung rumah dia, dan dia pasrah. Sehingga kan pada waktu itu Sayyidina Ali bin Abi Talib hantar anak dia untuk menjadi pengawal bagi Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Para sahabat sangat menjaga mereka tidak akan mengangkat senjata dan juga berperang di bumi Madinah, dan sebagai bukti itu syahidlah kita nampak Uthman bin Affan, kerana beliau tidak mengizinkan mana-mana tentera untuk pada waktu itu melakukan apa-apa kepada orang yang telah mengepung rumahnya radhiyallahu taala anhu. Sehinggalah Yazid bin Muawiyah adalah orang yang pertama yang pada waktu itu telah menghantar tentera ke Madinah, dan berlakulah peristiwa Harrah, satu peristiwa yang terkenal dalam sirah, kerana penduduk Madinah tidak mahu berbai'ah kepada Yazid bin Muawiyah, maka penduduk Madinah telah dibunuh. Dan kita boleh nampak saksi bagi peristiwa Harrah ketika mana kita berjalan di perkuburan Baqi', kita akan nampak satu kubur yang panjang, yang mana itulah kubur orang-orang yang syahid dibunuh dalam peristiwa Harrah, kerana Yazid bin Muawiyah adalah antara orang yang pertama yang menghantar tentera bersenjata untuk pada waktu itu mengambil tindakan kepada penduduk Madinah, kerana penduduk Madinah tidak mahu berbai'ah kepada Yazid bin Muawiyah. Namun sebenarnya Nabi tidak membenarkan pada waktu itu, dan Nabi melarang pada waktu itu mengangkat senjata di Madinah, apatah lagi untuk berperang di Madinah. Sebab itu riwayat yang seterusnya yang kita akan baca, bahawa kelebihan Madinah yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 15, 16, 17. Kelebihan Madinah yang ke-17. Apakah kelebihan Madinah yang ke-17? Tahrimu, pengharaman, hamlis silah, mengangkat senjata ketika berada di Madinah, wal qital, dan pengharaman untuk berperang di Madinah, yang mana ini adalah riwayat daripada Imam Muslim yang dinukilkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Lalu riwayat Imam Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu menukilkan daripada bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ya Allah, inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim, harrama Makkah, telah menjadikan Mekah itu tanah haram. Maka wa inni haramtul Madinah, maka ya Allah, aku juga telah menjadikan Madinah itu tanah haram, tanah yang mulia. Maka apakah yang tak boleh dibuat di Madinah? Sabda Nabi, alla yuraqa fiha dam, tidak boleh ditumpahkan darah di Madinah. Wala yuhmalu fiha silah liqital, tidak boleh membawa senjata untuk berperang di Madinah. Al-hadis, dan ini adalah riwayat yang mana Nabi tidak benarkan pada waktu itu untuk menumpahkan darah di Madinah, dan Nabi juga tidak membenarkan untuk mengangkat senjata untuk bergaduh berperang di Madinah. Ini adalah kelebihan Madinah yang ke-17, dan sebab itulah kita nampak bagaimana Uthman bin Affan sangat-sangat memuliakan Madinah, walaupun nyawanya pada waktu itu melayang, walaupun pada waktu itu beliau secara zalim telah dikepung oleh pemberontak-pemberontak daripada Mesir, kerana beliau telah difitnah
Akan tetapi beliau pada waktu itu tidak benarkan tenteranya dan juga para sahabat yang lain mengangkat senjata kerana beliau memuliakan akan bumi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya beliau disyahidkan, padahal beliau adalah khalifah, adalah pemimpin untuk seluruh benua Arab. Bahkan Islam telah mula sampai di Eropah dan Afrika. Itulah kekuatan tentera Islam. Akan tetapi beliau sanggup untuk syahid, beliau sanggup pada waktu itu untuk meninggal dunia kerana mengambil kira tentang keberkatan bumi Madinah Al-Munawwarah. Ini adalah kita nampak kelebihan bumi Madinah yang ke-17. Kelebihan bumi Madinah yang ke-17. Lalu ini adalah kelebihan bumi Madinah yang ke-17. Kelebihan bumi Madinah yang ke-18. Apakah kelebihan bumi Madinah yang ke-18? Itulah dia taharahallahu, Allah menyucikan Madinah minasyirik, daripada syirik. Wa qad ya'isa syaitanu an yu'bada fiha, dan syaitan pun berputus asa untuk ditaati di Madinah. Maka ini adalah kelebihan Madinah yang ke-18, bagaimana Allah bersihkan Madinah daripada syirik seperti mana Allah bersihkan Mekah daripada syirik. Ini adalah kelebihan Madinah yang ke-18. Apakah riwayatnya? Riwayatnya adalah sedikit panjang di sini. Kita nampak ada lebih kurang 3 riwayat di sini. InsyaAllah kelebihan yang ke-18 kita akan sambung kemudian insya-Allah. Lalu sehari kita cuba share 3 kelebihan. Sebenarnya banyak lagi kelebihan-kelebihan Madinah, dan jika sempat kita akan mula masuk tentang sejarah-sejarah Madinah. Lalu kelebihan-kelebihan Madinah, kemudian sejarah-sejarah Madinah. Moga-moga bermanfaat insya-Allah. Lalu kelebihan yang ke-18, Allah menyucikan Madinah daripada syirik. Kita akan baca riwayat tersebut esok insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Alhamdulillah dalam sehari kita ada beberapa program, antaranya Hayati Quran jam 8 pagi, perkongsian Syama'il pada 9, dan juga pada jam 6 petang pembacaan kitab Al-Adhkar, dan juga pada waktu malam jika diizinkan kita akan berkongsi sedikit sebanyak tentang Madinah Al-Munawwarah. Dan kemudian inilah yang kita dapat kongsikan. Selain nanti kita akan cuba buat program khas daripada waktu ke waktu, daripada masa ke semasa. Moga-moga Allah jemput kita lagi dan lagi untuk menjadi tetamunya di Baitullah, dan juga tetamu Nabi SAW di Madinah. Moga Allah jemput kita bersama ahli keluarga kita untuk umrah dan haji dengan izinnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Terima kasih semua.